Apabila kita bertawakal kepada Allah, kita tak risau. Hilang job ni, tak ada duit ni nanti, tak dapat jawatan ni, tak. Apa pun berlaku atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan takut kepada sesiapa pun dalam membela hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bahasa yang lembut, yang mudah difahami. Orang yang apabila dia bertawakal kepada Allah, hati dia jadi kuat. Apabila hati dia jadi kuat ini, maka apabila dia berurusan dengan Allah, dia tak takut dengan manusia. Ya, apabila dia berurusan dengan Allah, dia tak takut dengan manusia. Tapi apabila dia berurusan dengan manusia, maka dia takut. Ya, dia berurusan sama manusia kerana dia takut kepada Allah Taala. Kenapa? Dia takut langgar hukum. Maka sebab tu apabila kekuatan hati seorang mukmin yang lahir daripada tawakal, kenapa kita berani ni? Tak apa, Allah kan ada. Tak apa, Allah kan ada. Apa risau? Cuba kita perlu buat dengan betul, mengikut hadis Nabi SAW. Dan kita sedar bahawa tak ada satu pun yang boleh menjadikan manfaat bagi kita melainkan izin Allah. Dan tak ada satu pun yang boleh memudaratkan kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan. Ya, ia pun beriman bahawasanya ajalnya, rezekinya berada di tangan Allah. Orang yang ada kekuatan hati, hasil daripada bertawakal kepada Allah, maka dia rasa apa? Tak apalah, nyawa aku bukan orang lain boleh ambil, Allah sahaja yang buat urusan. Rezeki aku takkan salah alamat. Rezeki ni dia Allah hantar ni macam mana kita hantar surat. Tu kan ni, insya-Allah Allah hantar ni dia tak salah alamat. Ya, kalau dia sampai cepat adalah tu. Kalau dia sampai lambat sikit pun adalah tu pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman dalam hadis baginda Nabi SAW yang disebut oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dan lainnya juga daripada Abu Humamah, ya Nabi SAW bersabda, inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta' ar-rizqi ala an tatlubu bima'siyatillah fa innama 'indallahi la yunalu illa bi ta'atih. Hadis dalam kitab Sahihul Jami' dan hadis yang sahih. Nabi berkata, sesungguhnya Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ni siapa? Ruhul Qudus ni malaikat Jibril alaihissalam. Membisikkan dalam hati sanubariku bahawasanya tidak akan mati sesuatu jiwa sehingga terpenuh rezeki dan ajalnya. Jibril datang kepada Nabi SAW memberi ilham kepada Nabi SAW, menyampaikan kepada Nabi SAW. Dia kata, Jibril kata bahawa annahu lan tamutu nafsun, tidak akan mati seseorang daripada kita semua, tak akan mati, hatta, sehinggalah tastawfiya rizqaha wa ajalaha, sehinggalah dipenuhi semua rezeki dan tempoh ajalnya, baru kita mati. Hari ni dalam keadaan kita masih hidup, kenapa? Sebab rezeki masih ada dalam kurniaan Allah. Kenapa masih panjang umur kita ni? Sebab ajal kita tu masih ada, tempoh tu masih ada. Maka bila mana manusia tu mati, kata Jibril, kalau dia sampai waktu dia mati, maka ketika itu rezeki dia dah tamat dan ajalnya dah sampai. Maka itu, bertakwalah, pesan Jibril kepada Nabi SAW, bertakwalah kalian semua kepada Allah, perbaguslah caramu dalam mencari rezeki. Untuk kita jaga, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rahmat pada rezeki kita, nak bagi rahmat pada ajal kita. Ini bahaya kalau kita tak ambil peduli. Kenapa? Rezeki ni kita kalau boleh nak yang rezeki yang boleh kita kongsi dengan orang lain, yang boleh kita guna di dunia dan dia jadi saksi dekat akhirat dan berterusan selepas kita mati.
rezeki yang dipanggil sebagai barakah. Dan ajal, iaitu umur atau tempoh yang dibagi manfaat oleh Allah Ta'ala. Ada orang mati umur 27 tahun, tapi 27 tahun mati dalam keadaan amal yang begitu baik di sisi Allah. Ada orang hidup sampai 100 tahun, tapi hidup 100 tahun dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala. Maka pentingnya rezeki dan ajal yang barakah. Ya, rezeki dan ajal yang barakah. Maka untuk mendapat rezeki dan ajal yang barakah, dalam hadis ni menyebut bahawa bertakwalah kalian dalam perbaguslah caramu dalam mencari rezeki. Nak bagi rezeki kita tu elok, maka perbaiki jalan cari rezeki kita. Yang pertama sekali, pastikan apa yang kita nak buat itu halalan tayyiban. Bukan hanya halal, tapi dia baik untuk kita dan baik untuk orang lain. Ini penting. Apa yang kita berniaga hari ni? Oh, kita buat kedai runcit. Alhamdulillah. Okey. Tapi sayang, kedai runcit dalam banyak perkara yang halal, kita jual rokok. Kan ya? Ulama ni satu dunia kata rokok tu hukumnya haram. Sebab dia boleh merosakkan diri sendiri dan kemudian boleh merosakkan orang lain. Maka di sini yang kita takut rezeki kita itu tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. So jaga rezeki kita dengan cara yang betul. Yakni nak cari itu biar dengan cara yang betul, berbelanja dengan betul. Itu semuanya. Kadang-kadang cari betul, belanja tak betul. Ya, kadang-kadang cari tak betul, belanja lagi tak betul. Maka sebab tu perbaiki atau disebut perbaguslah caramu dalam mencari rezeki. Cari rezeki yang terbaik.